Nama saya adalah Cynthia Anak Canggai dengan kad matrik CW204527764. Aristotle adalah salah satu ahli falsafah Yunani kuno yang sangat berpengaruh dan karya-karyanya telah memberikan sumbangan besar kepada bidang falsafah, metafizik, epistemologi dan etika. Sebagai ahli falsafah, Aristotle juga telah memperkenalkan konsep punca tidak tergerak atau unmoved mover yang menjelaskan tentang entiti abadi dan kesempurnaan yang menyebabkan segala pergerakan di dalam alam semesta tidak dapat bergerak sendiri tanpa punca-puncanya. Ahli falsafah Aristotle memperkenalkan idea tentang punca tidak tergerak atau unmoved mover sebagai asas bagi kewujudan dan pergerakan di dalam alam semesta. Dalam metafiziknya, segala sesuatu yang berubah atau bergerak mesti mempunyai sebab atau punca. Bagi menelakkan regresi infinite, beliau menambah bahawa keberadaan satu punca utama yang tidak dipengaruhi oleh punca lain. Maka inilah yang dimaksudkan beliau dengan punca tidak tergerak. Aristotle juga menggambarkan Tuhan sebagai akal murni yang memikirkan dirinya sendiri. Tuhan tidak terlibat dalam urusan duniawi tetapi wujud dalam keadaan kontemplasi yang sempurna dan kekal, seterusnya menunjukkan keberadaan dan kesempurnaannya. Di samping itu, ahli falsafah Aristotle juga percaya bahawa segala sesuatu dalam alam semesta mempunyai tujuan dan matlamat akhir. Punca tidak tergerak adalah matlamat akhir bagi segala gerakan dan perubahan. Dalam etikanya, mencapai kebahagiaan adalah kebaikan tertinggi dan untuk mencapai matlaban ini, kita sebagai manusia harus melalui kehidupan berakal yang selaras dengan alam semula jadi. Oleh itu, kita telah mencapai konklusi bahawa konsep punca tidak tergerak dan kewujudan Tuhan sebagai akal murni menunjukkan pendekatan yang lebih abstrak dan metafizik terhadap sifat Tuhan. Oleh itu, pandangan Aristotle mengenai Tuhan adalah berbeza dengan pandangan teistik tradisional yang melihat Tuhan sebagai pencipta yang terlibat dalam urusan manusia. Nama saya Sabrina Nariki dengan nombor metrik 240528437. Thomas Aquinas atau nama penuh yaitu Santo Thomas Aquinas adalah seorang teologi dan ahli filsafah Katolik abad pertengahan yang sangat berpengaruh dalam konteks perbincangan mengenai kewujudan dan sifat Tuhan. Pemikiran Aquinas sangat dipengaruhi oleh falsafah Aristotelian yang dicampurkan dengan Christianity. 5 jalan utama yang diambil Aquinas ialah: yang pertama, argumen gerak pertama. Aquinas menganggap bahawa setiap gerakan atau perubahan dalam alam semesta ini memerlukan sesuatu yang pertama kali menggerakkan, iaitu Tuhan sebagai gerak pertama yang tidak bergerak. Yang kedua ialah argumen sebab pertama. Aquinas menunjukkan bahawa setiap peristiwa atau kejadian alam semesta ini harus ada sebab pertama, iaitu Tuhan. Yang ketiga ialah argumen kepentingan. Aquinas berpendapat bahawa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah bersifat berkemungkinan atau kebetulan dan memerlukan keperluan, yaitu Tuhan. Yang keempat ialah argumen deretan kesabaran. Aquinas mencadangkan bahawa semua benda dalam alam semesta ini mempunyai derajat kebaikan dan kesempurnaan yang berbeza. Yang kelima ialah argumen rekaan. Aquinas menggunakan analogi rekaan dalam alam semesta ini untuk menunjukkan adanya seorang pencipta yang bijaksana dan berpengetahuan, yaitu Tuhan. Dia menganggap Tuhan memiliki sifat seperti kebijaksanaan, kekuasaan, kehadiran, keadilan, dan kasih sayang. Sudah terang lagi bersuluh, pandangan Aquinas mengenai Tuhan memainkan peranan yang penting dalam perkembangan teologi Katolik dan filsafat abad pertengahan secara keseluruhan. Saya Ana Sulaika binti Muhtadi yang memegang kad metrik CW240528450.
saya ingin menyatakan tentang teisme. Teisme dalam aliran falsafah ialah percaya kepada kewujudan dan taat kepada Tuhan. Dalam teisme pula, manusia mempunyai hubungan vertikal yang kuat dengan Tuhan sebagai pencipta dan pengurus alam semesta. Teisme menekankan tanggungjawab manusia sebagai hamba Tuhan dan kepatuhan terhadap perintah dan larangannya. Antara ciri-ciri teisme ialah kepercayaan pada Tuhan atau dewa. Teisme ialah keyakinan pada satu Tuhan atau banyak dewa. Ciri yang kedua ialah sifat personal Tuhan atau dewa yang memiliki kesadaran, kehendak dan kemampuan untuk berinteraksi dengan dunia dan manusia. Ciri yang ketiga pula ialah keterlibatan Tuhan dalam dunia. Teisme umumnya mencangkum kepercayaan bahawa Tuhan atau dewa terlibat secara aktif dalam urusan dunia, baik melalui penciptanya, pemeliharaan atau intervensi langsung dalam kehidupan manusia. Bagi filsafat pula, teisme memberi sumbangan penting kepada metafizik, etika dan epistemologi. Oleh hal yang demikian, pengembangan teologi dan praktik keagamaan dapat mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Jelaslah bahawa aliran falsafah teisme adalah kepercayaan kepada kewujudan Tuhan atau dewa yang aktif dalam mencipta dan memelihara alam semesta. Agnostisisme ialah perkataan yang berasal dari Yunani yang bermaksud tidak tahu. Aliran falsafah agnostisisme berpendapat bahawa manusia tidak mampu mengetahui adanya Tuhan dan tidak mampu memahami konsep dan sifat Tuhan. Agnostisisme ini seringkali dilihat sebagai sikap epistemologis yang mengakui batasan pengetahuan manusia dalam hal keyakinan, agama, dan metafisik. Seterusnya adalah ciri-ciri agnostisisme melalui kontribusi agnostisisme terhadap filsafat dan agama. Yang pertama dari segi toleransi dan dialog. Agnostisisme adalah sikap yang dapat membuka ruang untuk dialog antara keyakinan yang berbeza. Sedikit sebanyak mendorong penghargaan terhadap kompleksitas dan keragaman pandangan tentang spiritualitas dan keagamaan. Yang kedua ialah pendekatan pemikiran. Agnostisisme turut menimbulkan perspektif yang kritis terhadap keberadaan Tuhan dalam konteks agama dan falsafah. Maka dengan ini kita dapat memperolehi kesimpulan bahawa agnostisisme adalah pendekatan falsafah yang mengakui batasan pengetahuan manusia dalam hal keyakinan agama atau metafisik.